Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Datuk Speaker, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat saya membentangkan ucapan bajet Negeri Johor tahun 2009 di Dewan Yang Mulia pada pagi ini. Bersyukur juga kita kerana rakyat di negara ini, khususnya di Johor, masih dapat mengengkang tekanan sara hidup akibat kecelaruan ekonomi dunia yang turut membawa kesan dari segi kenaikan kos, harga barangan, pengguna dan kejatuhan harga komoditi. Sedikit sebanyak daya tahan ini telah diperkukuhkan oleh pendekatan kerajaan negeri sejak beberapa tahun kebelakangan ini yang membawa pendekatan pembangunan menyeluruh lagi seimbang, pendekatan pembangunan yang holistik untuk mempersiapkan negeri dan rakyatnya dalam keadaan bersedia untuk menempuh cabaran globalisasi dan tekanan liberalisasi serta keadaan ekonomi dunia yang rencam dan tidak menentu. Malah pendekatan tersebut yang strateginya menentukan pembangunan sampai ke seluruh pelosok negeri serta memastikan tidak ada sesiapa pun tercecah dalam arus kemajuan menjadi satu sumber kekuatan dan ketahanan ketika negara berdepan dengan serangan krisis mata wang di hujung abad ke-20 yang lalu. Begitulah tempoh-tempoh yang ditempuhi bersama sejak krisis 1997 itu yang sentiasa memerlukan ekonomi negara bukan sahaja mempunyai ketahanan untuk terus tumbuh pada paras yang tinggi, tetapi hendaklah mempunyai daya tahan bagi agar mampu membendung tekanan-tekanan. Yang berhormat Datuk Speaker, dasar yang menyeluruh lagi seimbang ini tetap kita teruskan, malah memberi tumpuan kepada tahap hidup rakyat dan kualiti hidup rakyat dengan menjadikan menghadapi cabaran memelihara kesejahteraan rakyat sebagai tema bajet 2009 ini. Maka cabang-cabang pembangunan seperti pembasmian kemiskinan, pembangunan sosioekonomi, pendidikan, alam sekitar dan kesihatan diolah bukan sahaja akan meningkatkan taraf mutu hidup, malah merapatkan juga jurang perbezaan sesama ahli kelompok antara rakyat berbilang kaum, bahkan antara strata masyarakat serta antara wilayah. Bajet 2009 ini disusun dengan mengambil kira lanskap ekonomi dunia yang semakin pincang apabila negara kuasa ekonomi sendiri berada dalam keadaan tidak menentu serta amat tertekan. Berpunca daripada masalah kewangan, ia membawa kepada kesan pelbagai terhadap ekonomi termasuk kejatuhan nilai dagangan, kenaikan kos pengeluaran dan penggunaan yang menyebabkan kemerosotan pengeluaran dan juga pelaburan. Dan sekaligus membawa kepada penguncupan kegiatan ekonomi dan lambakan terhadap guna tenaga. Kemelut ekonomi dunia ini belum menampakkan sebarang pemulihan sehingga dijangkakan berlaku kegawatan pada tahun 2009 nanti. Oleh itu, Johor yang berada di gerbang selatan tanah air yang sudah pun mengenal pasti sumber kekuatannya termasuk kedudukannya yang strategik di laluan perdagangan, keyakinan tinggi pelabur asing, kepelbagaian sumber ekonomi, tenaga manusia terlatih, prasarana lengkap dan keseimbangan pembangunan wilayah, mengembalikan kesemua sumber tersebut dalam menghadapi cabaran masa depan. Pembangunan yang seimbang sejak dulu pula, yang mencakupi semua daerah, segenap lapisan masyarakat serta melibatkan fizikal dan kerohanian, telah menjadi sumber ketahanan rakyat dan negeri, dan semua kekuatan dan daya tahan itu digabungkan dalam dan disepadukan untuk kita menempuh cabaran dengan lebih cekal lagi. Dan sesungguhnya Johor menggarap kekuatan untuk mengharungi cabaran tersebut. Kerajaan dan rakyat harus memberi tumpuan kepada masa depan, meningkatkan daya tahan dan memaksimumkan penggunaan sumber serta kebolehan sebagai aset utama dalam menjana kegiatan ekonomi. Dan rancangan-rancangan pembangunan tenaga manusia menerusi peluang pendidikan dan latihan hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya agar rakyat Johor bersedia menyambut peluang dan cabaran kemajuan di masa depan. Iskandar Malaysia misalnya membuka seluas-luasnya peluang kepada rakyat Johor untuk melibatkan diri secara langsung dalam arus kemajuan, sama-sama membentuk satu komuniti besar yang maju serta berdaya saing. Yang berhormat Datuk Speaker, adalah menjadi harapan kerajaan bahawa dalam tempoh 12 tahun ini sebelum kita tiba ke tahun 2020,
dapat kita manfaat sepenuhnya masa yang terhad ini untuk mencapai wawasan tersebut. Kita tidak mahu membangun dan berkembang secara fizikal semata-mata, tetapi tidak membangun dan maju dengan satu tamadun yang kaya dengan kekuatan sumber manusianya. Sebab itu pembangunan kemanusiaan adalah langkah yang tepat dan perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Dan matlamat kita adalah membentuk generasi yang berkualiti sebagai modal utama kemajuan dan pembinaan tamadun. Namun kualiti manusia itu perlulah dipastikan bukan hanya dari segi penguasaan ilmunya, daya kreativitinya, keterampilannya, tetapi juga nilai-nilai murni dalam dirinya. Dan nilai-nilai yang sebenarnya akan menentukan corak dan tingkah laku serta memperkukuhkan jati diri untuk memelihara negara dalam persaingan yang semakin sengit sekarang ini. Dan ciri-ciri ini penting untuk kita membangun dengan cara yang lebih sempurna dan bukannya maju dengan mengheret ke sama kepincangan nilai.